Salam sejahtera anda Semenanjung Malaysia memilih, kami bawakan siaran luar khususnya bagi meneliti dan juga memberi fokus tumpuannya dalam melihat kepada PRU yang ke-15, salah satu kerusi tumpuan dan juga hot seat kerusi panas pastinya P108 Shah Alam. Tetapi sebenarnya saya ingin berkongsi sedikit keadaan dan juga apa yang berlaku khususnya di Shah Alam ini. Saya berada di Seksyen 2 di Medan Selera dan dianggarkan lebih kurang pada jam 2 petang lebih ataupun jam 3 petang. Hujan lebat sehinggalah pada waktu ini masih lagi melanda bukan saja Seksyen 2 tetapi beberapa kawasan, tetapi dengan berbaki lebih kurang seminggu lagi menuju 19 November iaitu tarikh bagi pengundian Malaysia memilih, sudah tentu kita akan melihat kepada bagaimana cuaca, selain daripada kita bercakap tentang calon dan juga isu, bagaimana cuaca dan juga kalaulah ada banjir yang berlaku di kawasan-kawasan tertentu akan memberi kesan secara khususnya kepada perjalanan kempen pilihan raya umum ke-15. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Nirwandi Mak Nordin. Dr. Nirwandi adalah penganalisis keselamatan dan juga politik daripada Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana sudi hujung-hujung minggu pun sudi bersama dengan kami di Malaysia memilih jam ini. Tetapi mungkin sebelum kita bercakap tentang calon, kita nak sentuh berkaitan dengan isu-isu yang sepatutnya diberi tumpuan di P108 Shah Alam ini. Mungkin saya nak mulakan ini dahulu. Kita lihat dalam berbaki 7 hari menuju pilihan raya umum ke-15 ini, beberapa kawasan dilanda banjir dan juga hujan lebat juga melanda beberapa kawasan juga. Mungkin pada waktu ini bagaimana cuaca dan juga faktor risiko dan ancaman banjir memberi kesan khususnya kepada perjalanan kempen pilihan raya umum ke-15 ini? Saya rasa tempoh apa yang berlaku dalam fasa seminggu berkempen ni amat kritikal, dan kita melihat sebenarnya dalam minggu kritikal ni sekiranya berlaku satu cuaca luar jangkaan. Kita lihat daripada tadi Shah Alam hujan sampai ke waktu ni masih lagi hujan, dan begitu berkenaan banjir ni maka perubahan juga akan merubah struktur ataupun cara berkempen itu akan dilakukan. Kerana pada apabila berlakunya sesuatu perkara-perkara yang melibatkan keselamatan masyarakat dan keselamatan rakyat, maka rakyat secara automatiknya akan fokuskan pada benda yang berkepentingan secara peribadi mereka. Makanya mengikutkan benda-benda yang berkepentingan macam mana untuk melihat apa yang boleh dilakukan oleh bakal-bakal wakil rakyat itu kepada mereka. Macam mana cara mereka untuk memberikan respons segera. Jadi mereka tidak akan lagi tertumpu kepada manifesto, mereka tidak akan lagi tertumpu pada bahan kempen. Mereka lebih untuk melihat apakah yang boleh dilakukan untuk mempermudahkan mereka menghadapi situasi dan elemen-elemen berhubungan dengan banjir itu. Jadi inilah perkara yang saya rasa perlu dipahami apabila ia berlaku sesuatu kemudaratan pada masyarakat, khususnya elemen keselamatan seperti banjir, maka sebenarnya ia akan membuka satu perkara yang baru di mana kempen itu sendiri akan berubah, dan kempen politik tidak lagi penting. Dia akan lihat pada kempen-kempen bagaimana untuk membantu mangsa-mangsa terkesan, dan masyarakat mahu lihat apakah sebenarnya boleh diberikan pada mereka pada waktu dan fasa kritikal tersebut. Doktor, kalau boleh saya nak tarik kembali dan kita melihat kepada di mana kita berada. Kita berada di Seksyen 2, di Medan Selera Seksyen 2 Shah Alam ini, dan kalau kita melihat secara keseluruhan demografi penduduk dan juga pengundi di P108 Shah Alam ini, nyata latar belakangnya cukup berbeza. Ada kelompok boleh dikategorikan sebagai golongan berpendapatan T20, T20, M40 dan juga B40. Dan mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan bagaimana dan juga sejauh mana apabila kita bercakap tentang, tadi doktor ada sebut dalam tempoh seminggu yang berakhir ini pastinya akan faktor-faktor luar jangka seperti cuaca ini juga akan mengubah cara kerja, cara gerak kempen yang akan dijalankan oleh jejak parti yang terlibat dalam PRU ke-15 ini. Adakah tawaran-tawaran yang disediakan ataupun manifesto-manifesto yang dijanjikan kepada penduduk ataupun pengundi di Parlimen 108 ini, jumlahnya 165,000 lebih orang ni, adakah menepati dengan realiti semasa? Kita ambil kira bukan cakap saja pasal isu ekonomi, tapi kita mengambil kira perubahan iklim dan juga perubahan cuaca pada waktu ini. Saya rasa apa yang menarik kalau kita lihat dalam P108 ini, kita berlaku satu perubahan undi yang cukup besar. Kerana apa yang berlaku, kita lihat penambang undi hampir 50% berlaku dalam Shah Alam ini. Dan ini disebabkan penambang undi pada golongan muda atau pengundi baru yang akan mengundi pada kali ini, dengan 4 calon yang bertanding dengan masing-masing dengan perwatakan ataupun dengan manifesto-manifesto yang mungkin berbeza. Maka masyarakat ingin melihat apakah sebenarnya yang diberikan pada mereka. Dia terdapat beberapa faktor asas kalau kita lihat dalam kawasan ini. Salah satu faktor asasnya berhubung dengan isu kesihatan lalu lintas, isu berhubung dengan isu-isu banjir, isu-isu berhubung dengan kos sara hidup B40 dan M40. Dan kita lihat juga isu-isu juga berkaitan dengan mengenai isu-isu tentang pembinaan stadium, isu-isu berhubung dengan
bagaimana untuk mendekatkan masyarakat dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepentingan pada mereka. Jadi kalau kita lihat dari segi sukso atur, kalau kita cakap manifesto terlebih pada benda yang berbentuk general. Kita lihat pelbagai manifesto dikeluarkan oleh gabungan-gabungan besar seperti Pakatan Harapan, seperti Barisan Nasional, seperti Perikatan Hijau maupun GTA Perjuang lebih kepada berbadan cerita. Tapi apabila kita cakap tentang sesebuah kawasan yang pendatang penduduk yang cukup tinggi dengan jumlah B40 dengan M40 yang cukup besar, dengan penambahan undi lebih pada 50% kepada 165,000 lebih, maka pengkhususan itu seharusnya bertukar pada benda-benda bersifat mikro. Hubung isu-isu lalu lintas, isu kos sara hidup, isu hubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana untuk memastikan keseimbangan ekonomi tercapai dan juga pengurusan perbandaran yang mungkin dilihat sebagai perkara penting. Dan komponen-komponen penting ini sebenarnya adalah perkara yang perlu diperhalusi oleh setiap wakil itu supaya secara mikronya ia sampai di pulau sasaran. Sebab berdasarkan apa yang berlaku di Shah Alam di kawasan-kawasan seperti ini, kita lihat masyarakat ingin melihatkan apakah sebenarnya bentuk perkara-perkara mikro ini diberikan pada mereka dan diperjelaskan mereka, terutamanya hubung kos sara hidup yang menjadikan satu isu yang cukup besar, isu kesesakan lalu lintas, isu hubung pembangunan perumahan dan sudah tentunya isu banjir. Doktor, kalau setakat penelitian doktor lah daripada 7 hari lepas dan menuju pada 7 hari yang akan datang ini, daripada empat calon yang bertanding dan tawaran yang ataupun janjilah apa manifesto yang mereka nak sampaikan sebagai wakil rakyat jika dipilih nanti 19 November ini di P108 Shah Alam ini, siapa ataupun adakah calon-calon tawaran-tawaran yang mereka janjikan itu menepati betul-betul kehendak rakyat? Kita tahu kadang-kadang tawaran dan juga manifesto ini telah pun disiap lebih awal sebelum kempen pilihan raya umum, tetapi dengan keadaan semasa yang berubah-ubah, dinamika yang berlaku pada waktu ini, pandangan dan juga penelitian doktor, adakah tawaran-tawaran dan juga manifesto ini sudah cukup memenuhi selera dan juga keperluan pengundi-pengundi di 108 ini? Saya rasa buat pasal mengisi dia masih lagi seimbang, di mana kita lihat pola pengundian yang cukup terbuka pada ini, di mana kawasan-kawasan kita panggil sebagai fixed deposit ataupun safe deposit seat, walaupun pada asalnya kawasan ini adalah dikuasai oleh Pakatan Harapan dan kita lihat Selangor ni banyak dikuasai oleh elemen-elemen berhubung dengan Pakatan Harapan, tetapi pada masa yang ketika ni kita lihat juga keterbukaan apabila berlakunya penambahan undi dan juga isu-isu yang berhubung berkepentingan keselamatan, isu-isu banjir, isu-isu berhubung pengangkutan lalu lintas, isu-isu ekonomi, maka ia membawa kepada bagaimana pelaksanaan itu dapat diperjelaskan kepada masyarakat. Dan kita harus ingat komposisi juga di dalam kawasan-kawasan berada di Shah Alam ini terdapat satu elemen kita panggil di mana dominasi parti-parti gegasi. Dan dominasi parti-parti gegasi ini dijangka akan terus memonopoli dalam elemen pihak yang akan datang. Tetapi apabila berlaku 50% pertambahan undi dan apabila berlaku keadaan-keadaan pertukaran seperti banjir luar jangka, masih lagi hujan di Shah Alam, dan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan B40 dan M40 khususnya anak muda, jenasi berbuat isu-isu pendidikan, teras-teras ekonomi, teras-teras keselamatan, maka saya melihat keterbukaan itu masih lagi ada, tetapi ia akan ditentukan berkemungkinan besarnya di kalangan parti-parti gegasi, dan tentu bila parti gegasi itu dominasi utama mungkin datang daripada Barisan Nasional, UMNO, dan mungkin datang daripada Pakatan Harapan iaitu PKR. Doktor menyebut tentang P108 ini secara tradisinya didominasi oleh parti-parti gegasi, dan kita tahu P108 ni kalau ikut daripada data ataupun rekod pencapaian PRU ke-14, 13 dan 12 yang sebelumnya ia dikuasai oleh Pakatan Harapan dan sebelumnya masih juga Pakatan Rakyat lah. Mungkin pada waktu ini kalau kita lihat daripada komposisi pengundi di P108 ini, majoritinya adalah Melayu, iaitu lebih pada 121,000 pengundi Melayu, 21,000 pengundi Cina dan lebih 19,000 pengundi India. Kalau kita totalkan keseluruhannya adalah 165,000 lebih pemilih berdaftar yang layak mengundi. Mungkin pada waktu ini kita tahu 4 calon yang bertanding ini boleh dikatakan hampir semuanya adalah muka baharu, dan kerusi ini secara tradisinya didominasi oleh gergasi politik. Bagaimana pola pengundian akan berubah? Pada pandangan doktor, adakah pola pengundian akan berubah ataupun status quo-nya akan masih sama? Sekiranya berlaku perubahan itu didorong oleh pertambahan pengundi yang mungkin berlaku dalam P108 dengan jumlah 165,000 dengan pertambahan undi yang cukup ketara, maka kita boleh menjangkakan parti gegasi itu mungkin akan terus mendominasi
Tetapi perubahan pola pengundi itu mungkin ditentukan oleh pengundi-pengundi yang baru, iaitu lebih kurang 50,000 lebih, yang mendorong kepada angka kenaikan yang agak ketara. Saya rasa lebih daripada 50,000 sebenarnya, sebab yang pada panel lepas saya rasa lebih kurang sekitar 55,000. Jadi berkemungkinan keterbukaan ini akan membuka satu bentuk sama ada dua parti dominasi gerasi ini akan mampu untuk terus bersaing untuk mengekalkan sokongan-sokongan khususnya bagi Pakatan Harapan, ataupun berkemungkinan juga calon-calon baru akan menimpa lama ataupun memastikan kemenangan atau mendapat sikit perolehan-perolehan undi yang agak ketara apabila keterbukaan ini akan membawa kepada isu-isu yang lebih bersifat kepentingan nasional. Contohnya isu-isu banjir, isu-isu berhubung pemberian imbuhan ekonomi, cairan-cairan tunai yang mungkin boleh merangsang perkara-perkara yang mereka ingin lakukan. Jadi kita lihat bagaimana manifesto itu bercakap tentang perkara-perkara yang berbentuk mikro lebih pada masyarakat rakyat. Jadi apabila kita bercakap tentang undi adalah untuk memberikan satu kepuasan dan jaminan bahawa benda itu boleh dilaksanakan secara realistik. Dan sudah tentu bagi penduduk masyarakat Shah Alam yang cukup berpengalaman, mereka ingin melihat apakah kepentingan-kepentingan yang boleh diberikan mereka secara realistik. Dan pertambahan undi itu sebenarnya membuka lebih ruang dan ke arah mana undi itu akan berlaku, sama ada kekal dengan dominasi parti gerasi iaitu di bawah Pakatan Harapan, atau berkemungkinan calon Barisan Nasional dapat mengambil peluang untuk melakukan sesuatu dengan janji-janji politik manifesto, ataupun daripada GTA Pejuang maupun daripada wakil daripada Perikatan Nasional. Jadi sebenarnya keterbukaan ini membawa kepada satu perkara yang cukup unik, cukup cantik bagi kawasan Shah Alam. Walaupun saya rasa pada pendapat peribadi saya, elemen parti gerasi itu masih akan berada pada saingan di kalangan dua parti besar ini. Okey. Baik, Dr. Nirwandi, tunggu sebentar sebab selepas ini mungkin saya nak tanyakan soalan, saya bagi soalan dahululah. Apa mungkin nasihat dan juga pandangan daripada seorang penganalisis politik perkara dan juga tumpuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh calon-calon, walaupun tak terlewatlah, kita tinggal lebih kurang halfway untuk ke 19 November ini, apa perkara yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh calon dengan ambil kira seperti kita cakap faktor luar jangka, cuaca, hujan lebat, banjir dan juga menuju kepada hari-hari terakhir PRU ke-15. Baik, Malaysia memilih berehat seketika, kembali lagi selepas ini.